Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam arena forum bersama saya Muhammad Helmi Apandi pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dewasa ini pembangunan modal insan sering berlaku, boleh dikatakan berada dalam tahap membentuk negara maju di dunia. Justeru perkara ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar untuk mengetahui perubahan tersebut. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, pembangunan modal insan, tanggungjawab siapa? Persoalan ini ialah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan pembangunan negara khususnya dalam bidang pendidikan. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu-ragu dan jangan risau kerana warga Dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama ialah saudara Aiman Wafi yang merupakan ketua kelas di dalam kelas DNS 1B. Apa khabar saudara? Alhamdulillah sihat. Saudara Musi, saudara Musi macam mana? Alhamdulillah sihat juga. Seterusnya, saya ingin memohon maaf di atas kesulitan yang kita alami pada hari ini kerana panel kedua kita tidak dapat hadir untuk bersama-sama kita dalam forum ini. Jadi sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, apakah sebenarnya konsep pembangunan negara dalam fikiran saudara? Ya. Terima kasih kepada saudara pengerusi kerana memberi soalan tersebut. Konsep pembangunan modal insan ini sangat sinonim dengan manusia. Justru pembangunan ini pernah diura-urakan secara menyeluruh, khususnya semasa Tuan Abdullah Haji Ahmad Badawi, iaitu mantan Perdana Menteri Malaysia. Beliau pernah mengatakan semasa putusan Hari Kemerdekaan ke-48 tahun 2005, iaitu untuk membangunkan modal insan, kita perlu memberi ilmu pengetahuan secukupnya. Kita mahu hendak mendidik mereka menjadi bangsa yang berpekerti mulia, mempunyai hemah yang tinggi, berjiwa besar, cintakan negara, dan mereka juga mempunyai kekuatan jasmani dan kekuatan rohani. Kita mesti menjadi rakyat yang cintakan negara, rakyat yang sememangnya bersemangat bekerja, bersedia bekerja dengan kuat, bekerja dengan rajin, serta menjadi rakyat yang mengamalkan budi bahasa yang bermutu tinggi. Oleh itu, pembangunan modal insan perlu dipertekankan secara menyeluruh dalam semua agensi, sama ada awam dan swasta. Semaikan dan disuburkan dalam lubuk sanubari setiap remaja bagi menjadi modal insan yang berkualiti. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi panel pertama ada menyatakan bahawa pembangunan modal insan perlu ditekankan secara menyeluruh untuk mencapai tahap kecemerlangan yang maksimum. Ia boleh diibaratkan sebagai pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara, iaitu generasi pelapis yang akan memikul tanggungjawab besar terhadap negara pada masa depan dan masing-masing mempunyai peranan sama penting. Justeru, sebelum saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua, Allah, mana ada panel kita yang kedua? Justeru, sebelum saya menanyakan soalan selanjutnya kepada ahli panel kita, seterusnya kita lihatlah sedutan video ini sebagai merehat-rehatkan diri. Mari sama-sama kita melayan video ini. Bagaimana kita boleh meningkatkan sistem pendidikan di negara kita? Makan lebih banyak ikan untuk jadi lebih bijak? Pembedahan otak? Muat turun pembelajaran daripada internet? Cuba fikirkan idea yang lebih praktikal seperti guru terbaik di sekolah, menghargai kepelbagaian, meningkatkan kemahiran bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, pemikiran kreatif, pelibatan ibu bapa dan komuniti. Berita baik, semua idea ini sudah pun digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Melalui video yang telah kita tonton tadi, bagaimanakah pendidikan dapat membentuk
pembangunan modal insan untuk mencapai sasaran kecemerlangan modal insan. Okey, selepas kita menonton video tadi, jadi saya ingin bertanyakan soalan kedua lah kepada ahli panel kita. Seperti yang kita tengok dalam video tadi. Melalui video tersebut, bagaimanakah pendidikan dapat membentuk pembangunan modal insan untuk mencapai sasaran kecemerlangan modal insan, saudara? Boleh saudara jelaskan? Soalan yang amat menarik daripada pengurusi melalui video yang ditayangkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebenarnya pembentukan modal insan ini terkandung dalam teras ketiga bajet, iaitu mengguling modal insan. Hal ini disalurkan mempunyai banyak perkara baru yang telah diusahakan oleh kerajaan masa kini. Antaranya memasukkan yuran sekolah rendah dan sekolah menengah, skim pinjaman buku teks dan lain-lain. Oleh itu, pelajar-pelajar perlu mengejar hasrat pembangunan modal insan melalui bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi murid untuk terus menimba ilmu sehingga ke peringkat yang lebih tinggi, sehingga menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Terima kasih kepada ahli panel kita atas pandangan yang amat benar sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa sebenarnya terdapat banyak perkara baru yang boleh diimplementasikan untuk membentuk modal insan yang berjaya. Jika seorang panel kita tadi menerangkan tentang konsep pembangunan modal insan serta menghuraikan dengan selengkapnya pendidikan dapat membentuk pembangunan modal insan, saya ingin meminta pendapat ahli panel melalui temu bual yang akan ditayangkan. Warahmatullahi wabarakatuh, Encik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Encik kerana anak Encik telah berjaya menamatkan pelajarannya di Politeknik Mersing dan sekarang beliau mendapat pekerjaan sebagai pensyarah di Kolej Komuniti. Saya harap Encik tidak keberatan sekiranya ingin ditemu bual. Encik, apakah perasaan Encik terhadap kejayaan anak Encik setelah berjaya menamatkan pelajarannya dengan jayanya sebagai seorang pelajar cemerlang? Saya berasa gembira kerana kejayaan ini hasil dari titik peluh yang tidak terhenti anak saya sendiri yang akhirnya dia berjaya mendapatkannya. Saya rasa sangat gembira. Jika tidak keberatan, boleh Encik kongsikan sedikit tips-tips dari Encik untuk anak Encik sepanjang dia belajar dan dia berjaya mendapatkan kejayaannya pada hari ini. Dorongan saya pada anak saya sebagai seorang bapa yang hanya lebih banyak mengingatinya dan menasihatinya dia sebaik mungkin dari berbagai segi belajar dia. Dalam penjagaan agama seperti solat dan selebihnya, saya lebih banyak menekan dia supaya jangan tinggal solat semua kan, mendoakan anak saya semoga dia berjaya dalam apa-apa bidang yang dia ceburi. Sepertinya sekarang ini dia telah berjaya masuk ke Politeknik dan mendapat, dan saya berdoa lah kan nanti pekerjaannya yang sebaiknya. Saya doakan yang terbaik untuk dia. Ya. Apakah azam Encik kepada anak Encik setelah beliau telah membuktikan kejayaan beliau pada Encik? Ya. Azam saya sebagai seorang ayah lah, macam biasa lah kita anak mestilah nak tengok anak kita berjaya menjadi modal insan cemerlang. Selain dia bekerja dalam bidang yang dia ceburi, saya harap dia dapat menyumbang sesuatu yang berbakti kepada negara kita pada suatu hari nanti. Terima kasih Encik kerana meluangkan sedikit masa di dalam temu bual ini. Melalui temu bual tersebut, ibu bapa menjadi antara komponen utama pembangunan modal insan. Hal ini menjadi tanda tanya, apakah peranan utama ibu bapa terhadap pembangunan modal insan? Soalan ini ditujukan kepada saudara sendiri. Jadi apakah pendapat saudara? Tidak dinafikan bahawa ibu bapa memainkan peranan penting selain guru di sekolah untuk mendidik anak-anak. Hal ini kerana menurut hadis, anak-anak ibaratkan kain putih yang dicorakkan oleh ibu bapa. Lantaran itu, ibu bapa perlu bertanggungjawab untuk memiliki ilmu keibubapaan, berupaya mencari insan yang cemerlang kerana di tempat tumpahnya kuah kalau tidak kena nasi. Tuan pengurusi macam mana? Okey, pendapat saya pula.
Untuk mencambahkan insan yang cemerlang, ibu bapa perlu mengamalkan amalan-amalan membaca sejak kecil lagi. Persis peribahasa, melentur buruh biarlah dari rebungnya. Hal ini dapat memberikan dorongan kepada mereka untuk mendaki lereng yang penuh dengan onak dan duri hingga mencapai kejayaan yang cemerlang. Tegasnya, anak-anak mendapatkan ilmu pengetahuan dunia dan akhirat bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. Itu pendapat saya lah, tuan. Kena. Begitu hebat sekali wancana yang dilontarkan oleh ahli panel dan serta diri saya sendiri sebentar tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat mereka. Termasuklah saya. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita, ya ahli panel. Sebelum berakhir, mari kita bersama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita pada hari ini. Tambah kali. Kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan pembentukan modal insan ini sebenarnya suatu perkara yang patut kita pandang tinggi. Di samping itu, semua pihak perlu bekerjasama bagi melahirkan modal insan kelas pertama dalam membentuk negara maju. Tegasnya, asas utama dalam pembangunan modal insan ini ialah penghayatan agama mengikut kepercayaan setiap kaum masing-masing. Ya, ahli panel. Ada lagi sebelum kita menghabiskan forum kita, ada ke pesan-pesan sedikit pengalaman ahli panel sendiri untuk dikongsikan bersama penonton? Okey. Bagi saya, sebelum kita mengambilkan Forum kita pada ini, saya berharap kepada remaja-remaja zaman sekarang ni agar mengikutlah kemajuan negara untuk agar tidak ketinggalan. Okey. Dia bagaikan air sungai yang mengalir tidak terhenti. Okey, sempena untuk mengakhiri ini, saya ada sedikitlah kata-kata untuk direnungkan bersama-sama untuk diri saya dan untuk anda semua. Sebelum kita menunjuk jari kepada mana-mana pihak, elok kita renung-renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita, kemudi itu agama, peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Andai terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta. Betul tak Tuan Arif? Betul. Dan yang kurang elok itu datangnya daripada diri kita sendiri serta kekilafan kami. Wallahu alam. Saya akhiri forum remaja kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga berjumpa lagi. Alhamdulillah. Okay.